Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera pada semua. Bertemu lagi dalam channel aku. Macam biasa aku Zam lah. Dari Zam Singgarash dari Pontian Johor. Okey kan. Agak dah lama jugalah tak update dalam video-video baru dalam YouTube ni Aku minta maaf geng. Untuk sebelum ni aku tak update sebab aku ada buat pengubah suaian lah aku punya kedai. Jadinya aku upgrade sedikit demi sedikit untuk aku punya kesenangan lah untuk aku buat kerja. Kalau korang boleh tengok pun dalam video-video aku sebelum ni pun kedai pun tak berapa nak cantik lah. Susun atur semua memang asal boleh je lah. Untuk kali ni insyaAllah aku dah susun atur balik untuk kedudukan barang-barang macam mana aku nak set up bila orang nak buat kerja. Jadinya ada pengubah suaian dekat bilik cat untuk dusting dan lain-lain lah. Tak berapa banyak lah, tapi proses untuk kerja dia untuk siapkan pengubah suaian ni mengambil masa lah. Sebab target sebelum raya, tapi tak dapat juga. Hari ni 2 hari 3 hari lepas baru settle kerjanya. Okey geng, yang mana sentiasa support dalam channel aku ni, aku berterima kasih lah dekat korang sebab sentiasa support dalam channel ni lah. Masih ramai lagi yang komen, masih ramai yang kontak, tanya apa cerita, diam ni kan. Aku minta maaf geng sebab benda ni pun benda tak beritahu. Sebab kita dah rancang dah lama untuk buat ni. Sampai ada peluang masa cuti raya tu, kita dah dapat peluang lah untuk buat suai. Time tu lah kita buat serta-merta terus lah, tanpa fikir panjang. Aku terus buat setup terus daripada tak ada masa kan. Itu untuk kerja-kerja repaint, blasting semua aku stop dulu lah sementara. Sebab bila nanti dah ambil, takut owner ataupun pelanggan-pelanggan yang datang dekat kedai aku akan tunggulah barang diorang. Okey, untuk sekarang ni insyaAllah kedai dah buka. Korang yang mana nak hantar untuk repaint, blasting ataupun powder coat, korang boleh datang terus kedai. Jangan tunggu lama-lama lah. Kawan pun gigil kat tangan ni. Sebab tak spray ni. Dah beberapa bulan dah ni tak spray-spray. Tengok spray gun je gigil. Habis tempat tak ada. Tempat berpasir, kotor, berabuk. Sebab dalam proses cat ni dia kena bersih lah. Bila ada abuk, ada apa, kita punya kerja dekat barang-barang orang hantar pun akan jadi teruk lah. Disebabkan tu aku stop lah serta-merta kerja-kerja untuk proses repaint, blasting ataupun powder coat. Okey kan. Untuk video kali ni aku akan tunjuk lah dekat korang apa yang aku ubah suai dekat kedai aku, apa yang aku upgrade, apa yang aku set up kan. Sampai sekarang lah baru aku muncul balik. Yang mana sentiasa menunggu video-video baru. Terima kasih kepada korang yang sentiasa menyupport channel aku ni lah. Tanpa korang channel ni memang tak ke mana lah. Terima kasih kepada korang. Sebab sekarang pun ramai lagi yang masih komen. Aku baca semua tu, tapi semua tak sempat lah nak respon. InsyaAllah dalam masa terdekat kerja-kerja kontrak pun kita dah settlekan. Lepas ni komen-komen yang mana komen tu insyaAllah aku akan balas satu persatu. Alright gang. Jadi tanpa membuang masa, jom kita tengok apa yang aku dah ubah suai dekat aku punya kedai lah. Korang bezakan dalam video-video lama, korang tengok lah apa yang lain kan dekat ataupun apa yang berlainan lah, apa yang aku ubah. Korang boleh tengok lah dekat video-video lama. Sebab aku ada gambar-gambar yang aku buat ubah suai. Nanti aku akan tunjuklah dekat korang apa aku buat, starting apa yang aku buat. Untuk sekarang korang tengok dia punya finishing lah, bila yang dah siap. Dia tak banyak pun, tapi dia ambil masa juga lah, bengkok juga lah pinggang kan. Okay geng, jom kita tengok apa yang aku upgrade tentang aku punya kedai ni lah. Alright, jom. Okay geng, untuk pengubah suaian ataupun renovate bengkel aku ni lah, kedai aku ni adalah biasa. Kalau korang orang-orang lama yang dah tengok video aku sebelum ni adalah rambut aku lah. Kalau korang tengok ni rambut dah bikin dah ni. Ini rambut raya lah geng Sebab dia belum rosak lagi, jadinya belum buka lah.
Ini adalah dreadlock. Jadi ini pun aku hantar kedai lah. Kedai yang buat rambut ni. Ni sebab raya punya pasal. Tapi kita tolak tepi dululah rambut aku ni. Aku saja je. Okey. Untuk benda pertama ataupun aku akan tunjukkanlah dekat korang apa yang aku buat sesuai. Mungkin tak teratur lah. Daripada segi percakapan mungkin aku akan cerita selepas ni naik batu, batu kluster. Nanti korang tengok-tengok sendirilah. Alright, benda pertama yang aku basuai, kalau korang tengok background aku tadi untuk introduction video, korang boleh tengok lah. Dinding ni pun aku dah start cat lah. Kalau korang tengok, aku menggunakan two tone lah, color two tone, iaitu daripada atas aku pakai warna kuning dan bawah aku menggunakan color grey. Untuk color ni geng, aku menggunakan brand daripada, kalau tak silap aku, kejap pegang aku menggunakan Seamaster lah kalau tak silap. Ataupun Seamaster ni, tak silap aku, ini adalah epoxy lantai. Ni dia geng. Ini adalah warna grey. Aku menggunakan brand daripada mana ni. Aku kalau video-video macam ni aku kurang sikit lah. Aku tak pandai sangat buat video macam ni. Ini tak silap. Okay, untuk grey dinding aku menggunakan 6604 lah. Executive grey. Tim warna kuning tu aku tak ingat lah. Tapi dia punya color warna yellow lah sebenarnya kita. Ini adalah cat minyak lah yang aku gunakan untuk dua-dua color dinding aku lah. Kuning dan grey. Kalau korang nak pakai, seloknya untuk kedai, seloknya pakai cat minyak lah. Berbanding cat air. Sebab cat air ni dia kusam, lagi satu bila kena minyak ataupun tu ada apa-apa berlaku conteng ke, dia tak boleh hilang lah. Kalau cat minyak ni korang lap, dah hilang lah benda-benda tu. Kalau korang spray pun korang boleh cuci balik. Ni kelebihan cat minyak lah, antara salah satunya. Untuk harga cat yang aku beli ni untuk 5 liter ataupun 1 liter lah. Kalau 1 liter tak silap aku dalam RM22. Kalau tak silap aku dalam 22 hingga RM28 lah untuk 1 liter. Dia punya color pun menarik lah bagi aku untuk cat minyak ni, sebab dia kilat. Kalau korang tengok, untuk color grey pun tak jauh beza lah. Harga dia daripada untuk 1 liter tu daripada 22 ke 28 lah. Kalau korang nak spray dekat korang punya bengkel ataupun tempat korang buat kerja, nak cantikkan suasana, korang boleh try lah cat minyak ni. Ini adalah pengubah suaian untuk yang pertama lah, yang aku buat dekat aku punya kedai ni. Okey kan, untuk pengubah suaian yang kedua adalah bahagian batu lah. Untuk batu ni aku naikkan. Kalau korang tengok video aku sebelum ni, untuk permukaan sini adalah kayu lah. Aku hanya buat hole lah, satu hole untuk tempat spray aku. Dan rasa aku memang tak bersesuaian lah. Sebab dia banyak kelemahan. Kayu dia boleh tembus, dia punya habuk-habuk cat, dan boleh menyebabkan barang-barang yang aku dah spray boleh rosak lah, kena habuk dia. Disebabkan tu aku pecahkan balik untuk bahagian tempat spray aku, dan aku buat satu bilik untuk buat kerja-kerja spray aku lah. Sebab kalau aku tak buat, nanti dia akan mengganggu lah barang yang untuk pelanggan-pelanggan aku untuk hantar repaint ataupun blasting, akan jadi masalah lah. Ini adalah salah satu. Aku naik batu, aku plaster, sampailah jadi macam ni. Ini kan kalau tengok ni memang tak ada skill ni. Ni pakai lanyak je ni, plaster dia ni. Untuk kerja-kerja kontrak ni bukan aku punya skop kerja lah. Tapi aku cubalah sebab sebelum ni kita dah tanyalah pada orang-orang yang boleh buat, tapi disebabkan diorang sibuk, diorang banyak job, terpaksalah kita buat sendiri. Tapi kalau ikutkan, kalau job untuk orang punya ni, Naya ni, ni 2 tahun ni mau roboh rumah orang kena kerja kan ni. Untuk
dinding ni kalau korang yang pakar, korang boleh buat sendirilah. Kalau macam aku ni dah terpaksa, disebabkan tu aku ambil je lah. Mana geng-geng yang boleh buat ada basic-basic tu, kita bantai je lah, janji naik sampai ke atas. Ini adalah pengubah suaian yang kedua yang aku buat dekat aku punya kedai lah. Untuk bahagian depan ni asalnya dia kosong lah, sebab untuk separuh ni aku hanya buat tempat spray aku, dan depan ni aku pakai mesin blasting aku ni letak di hujung sana. Kalau korang tengok video aku sebelum video aku yang lama sebelum ni, korang boleh tahulah kedudukan barang-barang aku kat mana lah. Ini adalah pengubah suaian yang kedua yang aku buat. Alright geng, aku lupa beritahu tentang kos untuk naik batu lah. Untuk batu ni, untuk besar macam ni, ini aku menggunakan, kalau tak silap aku menggunakan 2 pallet. Tapi bukan untuk ni lah. Bahagian dalam sebelah sana pun aku ada buat ubah suai juga. Aku tutup bahagian tingkap, nanti kejap lagi aku tunjuk lah dekat korang. Tapi overall lah, untuk semua sekali aku gunakan untuk tutup bahagian ataupun aku tambah dekat bahagian frame kedai ni. Untuk batu aku menggunakan 2 pallet, 2 pallet batu lah. Maknanya dalam 200 lebih batu. Lepas tu aku order lagi satu order untuk batu. Last kali aku order adalah 80 ke ataupun 50 batu sajalah. Total dalam 2 pallet 50 ke 80 batu. Itu yang aku gunakan untuk ubah suai lah aku punya kedai. Untuk satu pallet tu, kalau tak silap aku, untuk batu tu harga anggaran dalam 100 lebih lah, ataupun bawah 180 ataupun 100.5 kalau tak silap aku. Aku tak berapa ingat lah harga dia. Untuk pasir, untuk satu lori, untuk pasir tu dalam satu lori untuk 1 tan. Harga untuk pasir halus dengan pasir kasar dalam 60 ringgit tak silap aku. Aku menggunakan 1 lori pasir kasar dan 1 lori pasir halus. Maknanya 120 lah untuk pasir. Untuk simen pula harga dia dalam 14 ringgit tak silap aku untuk 50 kilo tu. Dalam satu beg tu lah. Satu beg tu, sebab harga pun dah makin mahal lah, harga-harga barang untuk pembinaan ni lah. Untuk beg simen tu aku menggunakan dalam 6, 7, 8 adalah dalam belas-belas gitulah. Untuk satu beg tu dalam 14 ringgit ke 16 ringgit lah. Tengok kawasan korang lah macam mana harga dia. Mungkin harga tak sama dengan harga kat tempat kawasan aku ni. Yang lain-lain untuk plaster halus, aku menggunakan satu beg. Yang lain-lain rasa aku itu saja kot. Kita menggunakan batu, pasir, plaster dengan simen. Yang lain-lain tu adalah untuk plaster halus aku beli 2 beg kapur dalam 5 kilo, 10 kilo lah. Dan lagi satu aku beli yang berkaitan dengan plaster lah. Untuk pasir, untuk batu, pasir kasar dengan tanah liat. Tanah liat pun sama. Tanah liat pun satu lori dalam 60 ke 70 lah. Itu adalah kos anggaran untuk korang naik batu lah. Aku tak berapa pasti, mungkin harga akan naik lagi lah. Pada masa yang aku beli tu, harga tu dia tak jauh beza lah dengan apa yang aku cakap ni. Sebab reset ada lagi. Anggaran harga dia macam gitulah. Okey geng, untuk yang terakhir, untuk video part yang pertama, sebab aku nak explain semua benda nanti kurang boring pula kan. Jadinya aku pecahkan untuk korang tak boring lah tengok video ni. Untuk renovation ni memang banyak lah barang yang aku ubah suai, aku tambah, aku upgrade. Apa yang tak ada semua aku tambah lagi. Untuk video untuk part yang pertama ni, untuk pengubah suaian adalah wiring lah. Apa yang korang tengok wiring semua aku spot untuk aku punya sistem kerja lah. Untuk wiring ni memang makan modal lah aku cakap. Apa yang korang tengok ni sampai aku menggunakan 2 box lah. Satu box untuk
MCB kecil, macam lampu, macam pelak, aku menggunakan satu kotak. Dan untuk triple phase, aku menggunakan satu kotak. Sebab triple phase ni dia ada, tak silap aku orang panggil ni N4 14 MCB kot, tak silap aku. Ni untuk 3 phase lah. Aku pakai untuk DB box ni adalah 3 phase punya box. Ini adalah single phase lah. Single phase dia ada 2 je, dan untuk 3 phase dia ada 3 lah. Ini adalah perbezaan dia. Untuk wiring ni dia makan modal sikit lah geng, sebab wiring ni memang mahal lah. Untuk box ni aku cuma gunakan wireman untuk tarik lah. Sebab dia daripada sistem TMB kan, kita bukan boleh suka-suka pasang. Untuk tarik wire daripada tiang, itu menggunakan technician daripada TMB dengan wireman. Dan untuk box ni aku ada geng lah yang tahu sedikit untuk tentang wiring ni, dan aku belajar juga lah. Sebab wiring pun aku buat sendiri geng. Itu yang masalah tu. Semua bidang aku nak masuk. Tapi boleh lah kan. Kalau nak ikut spek tu memang tak ada lah tapi untuk asal nampak cantik je, insyaAllah lah. Ini aku menggunakan sistem pipe bagi nampak cantik sikit lah. Untuk pipe ni semua aku pakai untuk buat plug, untuk switch, untuk air compressor ni Pengwar 3 phase. Ni 3 phase punya, dan Swan adalah aku menggunakan plug lah sebab dia single phase. Single phase dia akan pakai plug. Kalau untuk 3 phase dia biasa akan pakai magnetic starter lah. Sebab dia menggunakan elektrik yang kuat lah senang cerita. Untuk plug-plug 19 steam pun aku dah asingkan, satu untuk lampu, satu untuk vacuum. Vacuum ni sampai sekarang masih ada kan. Sebab aku rasa macam aku dah baca sebelum ni, orang tanya tentang vacuum ni, hidup lagi. Dia masih beroperasi lagi lah, masih elok. Dan untuk hall ni, untuk part yang pertama ni aku dah beritahu dekat korang lah. Untuk hall ni aku buat pengupasayan tentang plug, wiring lah senang cerita. Lampu pun aku dah upgrade lagi, tambah lagi. Semua total dalam 12 lah lampu. Baru nampak kan. Kalau tak muka pun tak nampak. Betul tak? Untuk wiring semua dah settle lah, alhamdulillah. Untuk plug, aku buat plug untuk kerja-kerja aku lah. Maknanya lagi senang lah untuk proses aku nak untuk timbang. Dia ada plug dia. Tak macam sebelum ni lah. Sebelum ni tak teratur mana plug yang terdekat. Memang barang tu memang kelonggok lah semua yang pakai plug tu. Itu yang masalah. Disebabkan tu aku ubah suai dan aku susun atur lah aku punya plug, aku nak guna untuk apa, dan aku pasang lah dekat bahagian tu. Okey geng, jadi untuk video part yang pertama dah selesai. Itu belum tunjuk lagi tu. Itu belum tunjuk. Okey, untuk video yang seterusnya kita akan tunggu part yang kedua lah. Part edisi upgrade bengkel. Ini adalah edisi yang pertama. Dan kita akan jumpa dekat edisi yang kedua, iaitu bahagian sebelah sana lah. Untuk bahagian ni aku rasa korang dah nampak kot. Sebab dia nampak simple je. Sebab dia setting wiring, cat, naik batu. Ataupun yang bawah ni lah. Bawah ni kapet ni pun aku dah ubah suai. Sebelum ni pakai kapet separuh je. Sekarang aku tukar kepada warna hijau lah. Senang kan. Baru nampak kalau skru jatuh ke, kalau anak merangkak pun tak ada masalah. Untuk kapet ni aku dah tukar kepada warna hijau. Dan kapet ni untuk keselesaan je lah. Lagipun ada yang datang lepak, diorang ada tempat lah nak duduk, tak adalah kotor sangat kan. Untuk bahagian hall ni aku rasa itu sajalah. Cuma susunan tu kalau korang tengok, dekat sini bahagian blasting, sana air compressor. Untuk air compressor pun aku jauhkan. Untuk air compressor ni kalau boleh, kalau korang nak spray dekat sebelah, air compressor ni korang jangan letak sebelah sekali lah. Sebab air compressor ni boleh menyebabkan kerosakan lah. Bila korang letak dalam satu bilik, korang buat spray dan air compressor tu pun running dalam tu, dia boleh jadi masalah. Kalau boleh asingkan air compressor korang supaya tak cepat rosak lah. Kita kena jaga.
Sebab harga air kompresor pun makin lama makin naik lah. Untuk sistem piping pun aku ada ubah suai je lah. Apa yang korang tengok ni, sistem piping pun aku naik atas, potong, dan aku letak water separator dekat atas ni. Ini untuk water filter ni aku menggunakan brand daripada ANI punya brand. Bila dia ada berhalang macam ni, dia duduk kedudukan atas ni, dia jadi susah lah. Air susah lah nak masuk dekat spray gun korang bila korang buat kerja-kerja spray. Kalau korang kerja bahagian workshop ataupun repair ni, korang tak perlu sangat lah untuk buat sistem macam ni. Kalau untuk cat, seeloknya buat macam itulah. Sebab ramai lagi aku tengok diorang buat sampai water filter tu sampai 3-4 untuk elakkan air sampai ke spray gun ataupun dekat bahagian yang kita nak cat lah. Itu adalah masalah dia. Tak apa, nanti tu benda tu aku akan terangkan lah dalam next video. Sebab banyak ni ADC banyak ni, banyak lagi nak cakap. Ok gang, untuk video untuk ADC pertama aku dah settle. Nanti aku akan tunjukkan lah dekat bahagian aku punya bahagian bilik cat. Aku harap korang setia menunggulah untuk video-video baru. Alright gang, InsyaAllah kita akan jumpa dalam ADC yang kedua. Alright gang, gua gerak dulu. Salam.